Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan membincangkan tajuk sukatan sarakan data tak terkumpul, iaitu soalan matematik tingkatan 4 bab 8. Dan soalan yang cikgu pilih ni ialah soalan koleksi percubaan SPM 2025. Soalan yang pertama melibatkan soalan negeri Johor, iaitu soalan nombor 14. Rajah 8 menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan murid dalam ujian matematik. Perwakilan data yang digunakan ialah perwakilan data plot batang dan daun. Soalan pertama, tentukan julat bagi data plot batang dan daun. Okey. Pertama sekali, kamu perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan julat. Julat ialah nilai data terbesar kita tolak dengan data terkecil. Okey, nilai terbesar kita tolak dengan nilai terkecil. Jadi, daripada plot batang dan daun, data terbesar ataupun nilai terbesar ialah batang yang paling bawah, daun sebelah kanan. Jadi, datanya ialah 87. Kita tolak dengan nilai terkecil, iaitu yang paling atas, daunnya yang sebelah kiri. Jadi, 52. Jadi, 87 kita tolak 52, kita dapat julatnya ialah 35. Okey, soalan kedua. Hitungkan sisihan piawai bagi plot batang dan daun. Okey, bila ditanya tentang sisihan piawai, mula-mula sekali kamu perlu lihat rumuslah. Okey, rumus yang berada di bahagian hadapan soalan. Jadi, kita tengok rumus, kita tulis dahulu rumusnya. Bagi sisihan piawai data tak terkumpul, rumusnya ialah jumlah X kuasa 2, kita bahagi dengan N, kita akan tolak dengan X bar kuasa 2. Jadi, X bar ni mewakili min. Jadi, pertama sekali sebelum kita cari sisihan piawai, kita perlu cari min dahulu. Okey, min data, kita tambah semua nombor yang kita ada. Kita bahagi dengan bilangan data. Jadi, nombornya ialah 52 tambah 53 tambah 60 tambah 60 tambah 61 tambah 64 tambah 79 tambah 84 tambah dengan 87. Okey, pastikan cukup ya. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 kita bahagikan semuanya dengan 9. Okey, yang ni kita guna kalkulator lah. Kita kira hasil tambah, bahagikan dengan 9, kita akan dapat 66.67 untuk nilai min. Okey, jadi sekarang kita kira sisihan piawai. Okey, kita akan ambil semua data tu, kita kuasakan 2. Okey, kuasa 2. 52 kuasa 2 tambah 53 kuasa 2. Tambah 60 kuasa 2 tambah 60 kuasa 2 tambah 61 kuasa 2 tambah 64 kuasa 2 tambah 79 kuasa 2 tambah 84 kuasa 2 tambah 87 kuasa 2. Okey, kita bahagikan semuanya dengan N. 9. Kita tolak dengan X bar ni. X bar ialah nilai min, iaitu 66.67 kuasa 2. Jadi, kita akan kira guna kalkulator lah. Jadi, sepatutnya kamu akan dapat 12.45. Okey. Selesai soalan yang pertama untuk soalan mencari julat dan juga sisihan piawai. Seterusnya, kita lihat soalan yang kedua, iaitu soalan negeri Kelantan. Okey, soalan nombor 6. Jadual 3 menunjukkan skor pencapaian bagi 2 orang peserta dalam 5 ujian matematik.
Okey, 5 ujian bermaksud N sama dengan 5. Diberi nilai min bagi markah Harry ialah 69.8. Hitung nilai X. Okey, maklumat yang diberi ialah min. Okey, jadi kita akan guna rumus min lah. Iaitu hasil tambah X kita bahagi dengan N. Dan untuk data ini ialah data Harry. Jadi kita ambil data Harry. Diberi nilai minnya sama dengan 69.8. Kita tambahkan semua data untuk Harry. Tambah 70, tambah X, tambah 90. Kita bahagikan dengan 5. Okay, sebab data ada 5. Samakan dengan 69.8. Okay, jadi kita akan guna kalkulator. Okay, kita akan guna kalkulator untuk mencari nilai X. 64 tambah 85 tambah 70 tambah X tambah 90. Kita bahagikan dengan 5. Okay, kita guna fungsi alfa sama dengan 69.8. Shift solve sama dengan. Jadi, kita akan dapat nilai X-nya ialah 40. Jadi, nilai X sama dengan 40. Okey. Soalan B. Diberi nilai min bagi Mika. Okey. Ada dua, Mika dan Harry. Okey. Yang ni ialah min Mika. Mika minnya sama dengan Harry iaitu 69.8 dan diberi nilai sisihan piawai bagi Harry. Okey, kita ada dua orang. Harry minnya sama dan diberi sisihan piawai bagi Harry ialah 17.67. Jadi adakah Mika dipilih sebagai pemenang? Bila kita ada dua orang nak dipilih sebagai pemenang, kita akan pilih yang lebih konsisten. Okey. Macam mana nak tahu lebih konsisten? Maksudnya kita kena pilih sisihan piawai yang lebih rendah. Okey, sisihan piawai lebih rendah. Jadi sekarang ni kita tidak ada sisihan piawai bagi Mika. Jadi kita kena kira sisihan piawai untuk Mika. Okey. Menggunakan rumus sisihan piawai, kita ambil markah Mika. 73 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2 tambah 58 kuasa 2 tambah 80 kuasa 2. Kita akan bahagikan dengan 5. Kita tolak dengan min dia tadi. Min dia tadi ialah 69.8 kuasa 2. Okey, cikgu tunjukkan penggunaan kalkulator untuk mengira min, untuk mengira sisihan piawai. Okey, 73 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2 tambah 58 kuasa 2 tambah 80 kuasa 2. Kita bahagi dengan 5. Kita tolak dengan 69.8 kuasa 2. Okey, kita akan dapat 7.57. Okey, 7.57. Jadi, kalau kita lihat di sini, untuk Mika, sisihan piawainya ialah 7.57. Jadi, adakah Mika dipilih sebagai pemenang? Bila soalan adakah, kita jawab dahulu ya atau tidak. Jadi, oleh kerana sisihan piawai Mika lebih rendah, jadi Mika akan dipilih sebagai pemenang. Justifikasi ya kerana markah Mika lebih
konsisten. Okey, maka Mika lebih konsisten. Okey, macam mana nak tahu dia lebih konsisten? Kita merujuk kepada sisihan piawai lebih rendah. Okey, boleh faham soalan yang kedua? Seterusnya, kita lihat soalan yang ketiga, iaitu soalan Negeri Melaka. Soalan nombor 7. Rajah menunjukkan ramalan suhu dalam darjah Celsius di Malaysia pada bulan April 2025. Namakan jenis perwakilan data di atas. Okey, satu markah sahaja. Bila namakan, kita bagi tahu sahajalah. Kita tulis. Ini adalah plot titik. Okey, soalan B. Cari min data tersebut. Okey, kalau kita lihat, di sini data bermula dengan 31, 32 sehinggalah 37. Dan setiap data ni ada bilangan-bilangan dia. Jadi yang ni kita akan menggunakan rumus hasil tambah fx bahagi dengan hasil tambah f. Okey, F ialah kekerapan dan S ialah data. Jadi untuk mengira min, kita akan start dengan 1. Ada 30, data 31 ada 1. Okey, 32 ada 2. Tambah 33 ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, data 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ni ada 7. Okey, 7, 34. Tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 darab 35 tambah. Okey. Untuk 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Dan yang terakhir, 37 ada 1 sahaja. Dan semua ni, okey, semua ni kita akan bahagikan dengan jumlah kekerapan. Okey, jumlah ni lah. Jumlah ni semua kalau kita tambah, jumlahnya ialah 30. Okey, kita tambahkan semua bilangan tu, titik tu ada 30. Jadi, yang ni kamu guna kalkulator, kamu akan dapat 34.37. Okey, soalan C. Jika setiap hari suhu bertambah sebanyak 1 darjah, apakah yang berlaku kepada julat? Julat ialah nilai terbesar tolak nilai terkecil. Okey, apa yang akan berlaku? Kalau kita lihat kepada nombor, data asalnya, julatnya ialah 37 tolak 31, iaitu 6. Apa berlaku bila kita ubah dengan menambah 1? Jadi 31 dah jadi 32. 37 jadi 38. Jadi julat yang bila kita tambah 1 darjah Celsius, 38 kita tolak dengan 32. Jadi apa yang berlaku kepada julat? Julatnya tiada perubahan. Okey, tiada perubahan ataupun kamu jawab tidak berubah. Okey, sebab setiap data tu bertambah sebanyak 1 darjah Celsius. Seterusnya kita lihat soalan yang keempat, iaitu soalan Negeri Sembilan. Okey, soalan 14. Berikut merupakan masa dalam minit diambil oleh 13 orang murid. Ini adalah masa yang diberi. Pada graf di ruangan jawapan, lengkapkan plot titik. Okey. Plot titik kita lihat yang dah ditanda ialah 35. Terpotong 35. 36, 2 dah ditanda. Okey, jadi yang tinggal 37, 39, 38,
37. Okey, 45. 40. 38. 37. 39. Satu lagi, 37. Okey, jadi untuk 3 markah ni, pastikan semua titik kamu tanda dengan betul lah. Dekat 37 ada 4 titik, 38 ada 2, 39 ada 2, 40 ada 1, 45 ada 1. Okey, soalannya yang kedua. Nyatakan median. Okey, median ni maksudnya data yang berada di tengah-tengah lah. Okey, kalau kita susun semula, 35, 36 ada 2, 37 ada 4. Okey, 37, 38 ada 2, 39 ada 2, 40, 45. Jadi, kita potong dari depan dan belakang. Jadi, kita akan dapat yang tengah-tengah tu sebagai median lah. Okey, jadi daripada sini, kita akan dapat mediannya ialah 37. Okey, 6 ada di sebelah sini, 6 ada di sebelah sini. Satu tengah-tengah adalah median. Jadi, untuk A2, jawapannya adalah 37. Seterusnya, soalan ketiga. Hitung min masa. Okey, min. Min menggunakan rumus min lah. Okey, soalan 3. Rumus min ialah X bar sama dengan Fx per F. Okey, jadi 1, 35 tambah 2, 36. Tambah 3, 4. Bukan 3. Okey. 4, 37. Tambah 2, 38. Tambah 2, 39. Tambah 1, 40. Tambah 1, 45. Dan semua ni kita akan bahagikan dengan jumlah datanya iaitu 13. Jadi yang ni kamu kira macam biasa, kamu akan dapat 38. Okey, selesai bahagian A3. Soalan B. Okey, soalan B. Cikgu tulis di sinilah. Soalan B. Berdasarkan jawapan anda di A1 dan A2, sukatan serakan memusat yang manakah lebih sesuai untuk digunakan bagi data masa ini? Justifikasikan jawapan anda. Okey, yang A1 tadi ialah median. Okey, A2 ialah median. Yang ni adalah mean. Mana lagi sesuai antara mean dengan median? Okey, kalau kita lihat untuk data ni, dia ada satu nilai terpencil ataupun kita panggil nilai ekstrim lah, data ekstrim. Di mana 45 ni jauh daripada data yang ada. Jadi, bila keadaan ada data ekstrim, yang sesuai digunakan adalah median lah. Sebab kalau kita guna mean, dia akan mengganggu ketepatan serakan data. Jadi, bila ada data ekstrim, median lebih sesuai digunakan. Kerana, okey, justifikasi ni maksud kita nyatakan sebab. Kerana mempunyai data ekstrim. Okey. Soalan C. Terdapat 2 orang murid baru menyiapkan tugasan masing-masing mencatat masa 34 dan 43. Hitung julat masa bagi data yang baharu. Okey. Data yang baharu. Sekarang ni, data ada 34. Okey, kalau tambahan dia yang nilai terkecil daripada 35 tadi, ni asalnya 35, bila ada 34, data terkecil jadi 34.
untuk nilai terbesar, nilai baharu 43. Tapi data tadi kita ada 45. Jadi nilai terbesar 45 lah. Jadi untuk julat 45 kita tolak dengan 34. Jadi kita akan dapat 11. Jadi ini adalah untuk soalan negeri 9. Soalan seterusnya ialah soalan negeri Perak, iaitu soalan nombor 1. Okey. Jadual menunjukkan markah bagi 50 orang murid SMK hebat. Okey, hitung mod, median dan mean bagi data di atas. Okey, mod ialah data dengan kekerapan tertinggi. Okey, mod ialah data dengan kekerapan tertinggi. Jadi, untuk soalan yang pertama, mod, kita lihat kepada kekerapan tertinggi ialah 15, maka jawapannya adalah 82. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ialah median. Median. B. Median. Okey, macam mana kita nak cari median apabila data tak terkumpul ada dalam jadual? Okey, cikgu akan mula dengan sifar, tambah 9 dapat 9, tambah 3 dapat 12, tambah 15 dapat 27, tambah 12 dapat 39, tambah 6 dapat 45, tambah 5 dapat 50. Okey, median ialah separuh, 1/2 daripada 50, iaitu data ke 25. Okey, kita lihat di manakah kedudukan data ke 25. Okey, data ke 25 berada pada kekerapan 12 hingga 27. Jadi, skor median ialah 82. Okey, untuk mean. Untuk mean memang kita kena guna formula lah. Untuk mean, kita guna formula Fx per F. Okey, F ialah kekerapan. Jadi, 9 darab 80 tambah 3 darab 81 tambah 15 darab 82 tambah 12 darab 83 tambah 6 darab 84 tambah 5 darab 85. Dan semua ni kita akan bahagikan dengan jumlah kekerapannya iaitu 50. Okey, yang ni kamu kira guna kalkulator secara biasalah. Okey, dan kamu akan dapat 82.36. Okey, soalan yang agak simple lah. Soalan yang terakhir ialah soalan negeri Selangor. Soalan 1. Dalam rajah 1 menunjukkan plot titik bagi 26 orang murid yang mengunjungi pusat sumber sekolah dalam masa seminggu. Nyatakan mod. Okey, mod ialah data dengan kekerapan tertinggi. Okey, jadi kita lihat kepada plot titik yang mana mempunyai kekerapan paling tinggi. Okey, yang ni 5, 1. Yang ni 5, yang ni 3, ni 4. Yang ni 6, yang ni 2. Jadi, data hari ke-7. Jadi, jawapannya ialah 7. Okey, modnya ialah bilangan kunjungan. Okey, seterusnya. Kita lihat soalan yang kedua. Hitung mean. Okey, cikgu tulis kat sini. Mean Fx per F. Okey, jadi 5, 2. Okey.
Okey, 5 darab 2, 1 darab 3, tambah 5 darab 4, tambah 3 darab 5, tambah 4 darab 6, tambah 6 darab 7, tambah 2 darab 8. Jadi kita akan bahagikan dengan jumlah semualah. Jumlah semua ialah 26. Jadi yang ni kita kira macam biasa. Kita akan dapat jawapannya ialah 5. Jadi cikgu harap untuk 5 soalan sukatan serakan data tak terkumpul, cikgu dapat membantu sedikit sebanyak untuk kamu menjawab soalan lah. Okey.